Pemfaktoran senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap sebutan berikut. Faktor sepunya ni maksudnya faktor sepunya lah, dua-dua ni boleh bahagi dengan nombor apa. Okey, perhatian satu ialah faktor bagi semua sebutan algebra. Kita tahu semua nombor boleh darab dengan satu lah, boleh bahagi dengan satu. Okey, ni dia senaraikan satu-satu. Ada satu cara lagi senang. Okey, 6H dengan 4GH. Kita buat pembahagian berulang. Kita bahagi dengan nombor yang dua-dua boleh bahagi. Tengok. Dua-dua boleh bahagi dengan H. Lepas bahagi H, 6H bahagi H dapat 6. 4GH bahagi H dapat 4G. 6 dengan 4 masing-masing boleh bahagi dengan 2. Bahagi 2 dapat 3, dapat 2G. Dah tak ada benda yang boleh bahagi, so ada H dengan 2. Faktor sepunya, jadi faktor sepunya adalah, tengok ni, H 1 dah pasti, H 2 H. Kiranya faktor sepunya ni dia boleh bahagi, dua-dua ni boleh bahagi dengan H, boleh bahagi dengan 2, boleh bahagi dengan hasil darab yang boleh bahagi ni, H2, 2H dan 1. Ni adalah faktor sepunya. Ni cara senang lah. Tapi dia nak senaraikan. Kita tahu 1H, 2H. Bila nak senaraikan, kita boleh buat dalam bentuk darab. 6H sama dengan, kalau 1 mesti darab dengan 6H. Sebab 1 darab 6H baru dapat 6H. 2 darab berapa dapat 6H? 2 darab 3H dapat 6H. So dia senaraikan. Lepas tu baru dia beritahu faktor sepunya bagi 6H dan 4GH adalah 1, 2H, 2H. Dia senaraikan macam ni. Tapi sebenarnya kalau buat macam ni lagi nampak dia punya faktor sepunya. Dan dia senaraikan lah untuk yang ni. B 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E dan 6 DEF. Kita bahagi satu-satu. Okey, apa? Okey, tengok. Kalau tengok ni semua 3. Kita boleh bahagi dengan 3. 9 bahagi 3, 3. Bila bahagi 3 dapat D kuasa 2E. Bahagi 3 dapat 2 DEF. Ada tak lagi nombor yang sama? Kau tengok semua ni boleh bahagi dengan D. Bila boleh bahagi dengan D, kita dapat 3C kuasa 2 DE. Yang ni bahagi dengan ni dapat 2EF. Ada lagi tak yang boleh bahagi? Dah tak ada kan? Kiranya tak ada persamaan. Jadi faktor sepunya 1 dah memang faktor sepunya. 3, semua ni share nombor 3. Semua ni share D. Dan semua ni share dengan bahagi 3D. 9C kuasa 2D, kalau bahagi 3D darab dapat 3C kuasa 2. Tu maksudnya faktor sepunya. So ni 3D. 1, 3D dengan 3D adalah faktor sepunya. 1, 3D dan 3D adalah faktor sepunya. Ni lagi senang lah daripada korang listkan. Kadang-kadang korang tak nampak kan. Tapi nak buat macam ni pun boleh. Tengok. Dia senaraikan 9C kuasa 2 ni adalah hasil darab apa? Ni adalah hasil darab apa? Ni adalah hasil darab apa? Yang mana sama tu diorang keluarkan. So dapatlah sama juga 1, 3D dengan 3D. Contoh 7, tentukan faktor sepunya terbesar. Alamak. Contoh 7, tentukan faktor sepunya terbesar bagi setiap sebutan. So ni sama macam tadi. A 6H 4GH. Boleh bahagi dengan 2 dapat 3H. Bahagi dengan 2 dapat 2GH. Kalau tengok boleh bahagi dengan H. Bila bahagi H dapat 3, 2G. Dah tak boleh bahagi. Jadi faktor sepunya terbesar adalah hasil darab semua tepi ni. 2 darab H, 2H. So ni nombor yang paling besar. Ungkapan-ungkapan ni boleh bahagi. Okay, sebab 6H bahagi 2H dapat 3. 4GH bahagi 2G dapat 4GH bahagi 2H dapat 2G. Ni faktor sepunya terbesar lah.
Okey. B 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E, 6DEF. Dia boleh bahagi dengan 3 tadi, dapat 3C kuasa 2D, dapat D kuasa 2E. Bahagi dengan 3, 2DEF. Lepas tu kita bahagi dengan D, dapat 3C kuasa 2, DE dengan 2EF. Bila kita dah keluarkan faktor sepunya terbesar sama dengan 3D. 3 darab D ataupun 3D. Faktor sepunya terbesar ni kita darab semua yang kat tepi ni. Okey, kalau lagi panjang lah. Make sure darab semua. So ni 2H, yang ni 3D. Dua, faktorkan setiap ungkapan berikut. Kita tengok A, 3X tambah 15. So, 3X tambah 15, kita anggap positif 15 ni satu nombor. Okey, 3 dengan 15 boleh bahagi 3. 3X bahagi 3 dapat X. 15 bahagi 3 dapat 5. So, X tambah 5. Ni positif 15 bahagi 3 dapat positif 5. Jadi, faktorkan kita boleh keluarkan 3. Maka kita tahu 3 darab dengan bawah ni sama dengan 3X tambah 15. Okey. Dan faktor sepunya terbesar dia 3 lah. Dah tak boleh nak bahagi, dah tak boleh nak kecilkan lagi. So, ni faktor sepunya terbesar. B 7M tambah 21M kuasa 2. 7M tambah 21M kuasa 2. Kalau tengok, kita boleh bahagi sifar 7. Dapat M. Bahagi sifar 7 dapat 3M kuasa 2. Kalau nampak sebenarnya boleh je direct bahagi dengan 7M. Okay, ni boleh bahagi dengan M. M bahagi M dapat 1. 3M kuasa 2 bahagi M dapat 3M. So, ni paling kecil. Faktor sepunya terbesar darab nombor kat tepi ni 7 darab M. Faktor sepunya terbesar sama dengan 7M. Ni adalah last bila kita faktorkan 7M darab dengan 1 tambah 3M. Contoh 8. Faktorkan setiap ungkapan berikut. Oh, dia ada formula ni. Okay, A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B, A tambah B. Okay, ni form. A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2 sama dengan A tambah B kuasa 2. Kalau A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2 sama dengan A tolak B kuasa 2. Ni kena ingat lah. Okay, kalau tengok ni, yang depan ni adalah ni kuasa 2. Yang tengah ni 2 darab A darab B akan dapat 2AB. Yang belakang ni adalah B kuasa 2. Okay, ni. Yang depan ni A kuasa 2. Yang tengah ni 2 darab negatif B darab A dapat negatif 2AB. Yang ni B dapat B kuasa 2. Kalau tengok benda yang macam ni, automatik kita boleh faktorkan macam ni lah. Dan nampak macam ni, automatik boleh faktorkan macam ni. Kalau tengok A, B kuasa 2 tolak 1. Kita tahu 1 kuasa 2 dapat 1. Kita boleh jadikan B kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Kenapa nak susun bentuk ni? Supaya kita boleh guna formula yang pertama ni. A dengan B. So, sekarang ni A ni B. So, B tolak 1, B tambah 1. Kalau nak buat B tambah 1, B tolak 1 pun boleh, sama je. Okay, mana-manalah. Alright. B, 9M kuasa 2 tolak 100. Kita tahu 100 sama dengan 10 kuasa 2. Ni pun kuasa 2. 9 ni kita tukarkan dalam bentuk kuasa 2. 9 sama dengan 3 kuasa 2. M kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Di mana kita boleh keluarkan kuasa 2. Nampak tak, ni adalah bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Di mana kita boleh buat dalam tolak dengan tambah. So, yang ni 3M tolak 10
darab dengan 3M tambah 10. Nampak nombor yang sama cuma tambah tolak. C, 3Y kuasa 2 tolak 147. Kalau tengok 147 ni macam tak ada punca kuasa 2. Punca kuasa 2 147. Dapat nombor yang bukan nombor integer lah. So kita tak nak sekarang ni. Kita nak, boleh keluarkan 3 tak? Kita faktorkan dulu. 147 bahagi dengan 3 dapat 49. Kita tahu dia boleh bahagi dengan 3. Kita keluarkan dulu 3 ni. Sebab dua-dua boleh bahagi 3, kita keluarkan 3. Y kuasa 2. 3Y kuasa 2 bahagi 3 dapat Y kuasa 2. Negatif 147 bahagi 3. Tadi guna kalkulator dapat 49. Kita tahu 49 sama dengan 7 kuasa 2. Jadi 3. Y kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Bila kuasa 2 tolak kuasa 2, kita boleh buat bentuk pertama. So, Y tolak 7. Y tambah 7. D, 5K kuasa 2 tolak 80. Tengok, dua-dua ni boleh bahagi dengan 5. Kalau boleh, kita faktorkan keluar dulu. Dengan faktor suku yang terbesar lah. Kita faktorkan keluar dulu 5 ni. So, dah keluarkan 5. 5K kuasa 2 bahagi dengan 5 dapat K kuasa 2. Negatif 80 bahagi dengan 5. Sebab kita keluarkan 5 dapat negatif 16. So, sekarang 16 sama dengan 4 kuasa 2. Kita berusaha nak susun bentuk ni supaya kita boleh keluarkan dia. Sama dengan 5. K tolak 4. K tambah 4. Kalau nak buat K tambah baru tolak pun boleh. Sama juga. Okay. Satu ungkapan algebra. So dia cakap kalau ni boleh faktorkan macam ni. Ni macam yang saya tunjuk nombor 2 dan nombor 3. Kita akan guna jugalah. Faktor 9. Faktorkan setiap ungkapan berikut. Kalau tengok ni kuasa 2. Ni bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kita kena buat macam ni ya. Darab silang. Kita panggil darab silang. So A, X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Untuk buat pemfaktoran manual ni, biasanya kita akan jadikan ni positif. Kalau ni negatif, kita kena keluarkan negatif dia. Make sure depan positif. So kita dah tak payah fikir pasal depan, kita fikir pasal simbol belakang je. Okay, mula-mula macam ni. 9 ni kena fikir apa hasil 9 ni hasil darab apa? 9 boleh jadi 3 darab 3, betul? Boleh jadi 9 darab 1. Lepas tu tengok simbol. Simbol ini adalah positif. Kalau simbol ni positif, maksudnya dua-dua ni mempunyai simbol yang sama. Kalau sama ada dua-dua negatif ataupun dua-dua positif. Lepas tu tengok sini. Negatif 6. Tengah ni negatif 6. Apa benda kalau hasil tambah dua-dua ni akan dapat negatif 6? Tengok, sini 3 darab 3. Yang ni yang boleh dapat negatif 6. Kalau sini negatif, dia akan dapat negatif 6. Kan? Negatif 3 tambah negatif 3. Di mana yang ni, dia mesti simbol sama. Simbol dia dua-dua negatif lah. Untuk darab silang dia macam ni. Kita boleh keluar. Di mana darab silang, kita boleh tunjuk macam ni. Yang depan ni, X kuasa 2. Yang belakang ni negatif 6X dan yang tengah ni adalah 9. Di mana X kuasa 2 adalah hasil darab X dengan X. Dia mesti darab silang untuk dapat negatif 6. Ni adalah apa hasil darab yang dapat 9. Sebab tu dia kena simbol sama. Simbol sama baru jadi positif. Jadi ni negatif 3. Yang ni pun negatif 3. X darab negatif 3 baru dapat negatif 3X. X darab negatif 3 dapat negatif 3X. Okay, di mana yang belakang ni kita akan tambah, yang depan ni kita akan darab. X darab X dapat X kuasa 2. Negatif 3 darab negatif 3 dapat 9. Negatif 3 X tambah negatif 3X dapat negatif 6X. Lepas dah settle macam ni, kita akan yang ni dan yang ni, atas dengan bawah. X tolak 3 darab X tolak 3. X tolak 3 darab dengan X tolak 3. Maka X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 sama dengan X tolak 3 darab dengan X tolak 3.
B, M kuasa 2 tolak 2M tolak 8. Tengok ni positif. Okay, so kita just fikir belakang. So, 8 ni apa hasil darab 8? 4 darab 2 boleh, 8 darab 1 boleh. Cuba tengok simbol dia negatif. Bila simbol negatif, simbol 2 ni tak sama. Mesti satu positif, satu negatif. Tengok yang ni pula, negatif 2. Apa hasil tambah yang 2 ni boleh dapat? Apa hasil tambah atau tolak yang boleh dapat negatif 2? Ni negatif 2, mestilah 4 negatif. Yang ni positif, baru boleh jadi negatif 2. Negatif 4 tambah 2 dapat negatif 2. So, kita tahu macam ni. Depan ni mesti darab M kuasa 2. Yang ni mesti yang belakang sekali. Dan yang ni mestilah negatif 2M. So, kita mesti darab silang. Sini M dengan M je sebab M kuasa 2. Negatif 8 ni mesti negatif 4 dengan negatif 2. M darab negatif 4 dapat negatif 4M. M darab dengan 2 akan dapat 2M. Di mana bila tambah belakang ni mesti dapat negatif 2. Kalau tak dapat maksudnya kena nombor ni salah. Okay. 2 darab negatif 4 dapat negatif 8. Ni betul sama. Bila sama maksudnya betul lah ni. So kita boleh buat kurungan. M tambah 2, M tolak 4. So, M kuasa 2 tolak 2M tolak 8 sama dengan M tambah 2, M tolak 4. Contoh 10, faktorkan ungkapan berikut. Ni level 2. Kenapa? Sebab M kuasa 2 ni ada 2 dekat depan. Kita tahu kalau kita kena buat macam ni. Di mana depan ni adalah yang hasil darab depan ni. Ni mesti 2M kuasa 2. Ni mesti nombor depan tak? 2M kuasa 2 tambah 7M tambah 6. Yang ni mesti kat depan. Yang ni 6. Yang kat belakang ni adalah 7M. Tengok ni positif. Jadi nombor ni mesti sama simbol. Okay. 2 darab 3 ataupun 6 darab 1. Dan kalau tengok yang ni positif. Bila positif, dua-dua simbol ni mesti positif. Okay, ni 2M, yang ni M. So, kita kena darab silang. Yang bila kita ganti dan tambah dapat 7M. Kalau tengok ni 2 dengan 1. 2 dengan 1. 2 darab 6 dah 12. 12 dengan 1 ni dah jauh daripada 7. Ataupun 1 darab 6 dapat 6. 6 dengan 2 pun dapat 8. Tak boleh. So, kalau tengok 2 dengan 3, 2M darab dengan 2 dapat 4M. M darab dengan 3 dapat 3M. Di mana bila tambah dapat 7M. Bila darab dapat 6. Bila darab dapat 2M kuasa 2. Jadi ni adalah dia punya pasangan. 2M. Bila tak ada tulis apa-apa maksudnya dia positif lah. Okay, tambah 3M tambah 2. So dia tunjuk kat sini kita boleh cuba. Kalau kita cuba tadi dapat 13M, maksudnya ni bukan. Sebab untuk dia ni faktor mesti kena follow lah dia punya susunan. 2M kuasa 2, 6 sini mesti 7M. Bila ganti kita boleh tunjukkan yang kita dapat 1, 2, 3 ni maksudnya inilah dia punya faktor. 2M tambah 3, M tambah 2. Contoh 11, faktorkan ungkapan berikut. Okay, A negatif 2Y kuasa 2 tolak 9Y tambah 5. Kalau saya suka keluarkan negatif. Sebab senang kita nak faktorkan. Kalau keluarkan negatif, kita macam faktorkan. Bila 2Y kuasa 2 bahagi negatif jadi positif. Negatif bahagi dengan negatif jadi positif. Positif bahagi dengan negatif jadi negatif. Lepas tu baru faktorkan. Sebab bila kita tukarkan simbol senang nak tengok. Kalau negatif kita tahu dia nombor hasil tambah nombor yang dia punya simbol tak sama. Benda ni tak boleh apply kalau negatif kat depan. So lagi banyak nak kena try and error. Okay. 2 ni 2 darab 1. So kita nampak kalau kat sini sebab senang simbol ni positif betul. Ni negatif. So, simbol tak sama. Mesti satu positif, satu negatif. Ni 2 darab 1. Tengok 2Y kuasa 2
Yang ni 9Y ni kawasan tambah, kawasan darab. Yang tengah ni adalah negatif 5. Ni kita tahu dah sah-sah 2Y darab Y untuk dapat 2Y kuasa 2. So hasil darab yang dapat negatif 5 tapi tambah dapat 9Y. Bila susun macam ni, dah keluarkan negatif senang sebab kita tahu kalau sini simbol negatif, simbol sini mesti satu positif, satu negatif. Kalau tengok 9Y ni besar, so mesti darab 5 ni positif, yang ni negatif. Di mana kita tahu 2Y darab dengan 5 akan dapat 10Y. So Y darab dengan negatif 1 dapat negatif Y. So darab dapat 2Y kuasa 2 tolak 5. 2Y kuasa 2 negatif 5 dengan 9Y sama macam yang ni. So sebenarnya kalau keluarkan negatif senang sebab tak payah nak fikir simbol. Kalau tak keluarkan negatif, lagi banyak nak kena fikir lah. Lagi banyak nak kena try and error. So ni, tengok negatif kat luar. Yang ni adalah 2Y tolak 1. 2Y tolak 1, Y tambah 5. 2Y tolak 1, Y tambah 5. So, dia ada banyak jawapan. Nak tinggal macam ni boleh. Nak kembangkan pun boleh. Kalau tengok nak kembangkan ni, negatif ni boleh darab dengan, kalau jawapan didarab dengan nombor belakang. Bila darab dengan nombor belakang, semua ni akan didarabkan. Okey, 2Y tolak 1 stay. Negatif darab dengan Y dapat negatif Y. Negatif darab 5 dapat negatif 5. Okey, lagi satu. Negatif 2Y tolak 1, Y tambah 5 sama dengan, kalau dia darab dengan depan, negatif darab 2Y dapat negatif 2Y. Negatif darab negatif 1 dapat 1. So, ni akan jadi Y tambah 5. Mana-mana pun boleh. Dia siap bagi tahu sini. Penyelesaian bagi yang ni boleh juga ditulis negatif 2Y tambah 1. Y darab 5 bincangkan. Sebab ni lah nampak. Ni darab ni darab ni. Okey. B negatif 3X kuasa 2 tolak 8X tolak 5. So, keluarkan negatif 3X kuasa 2. Negatif 8X bahagi negatif dapat positif 8X. Negatif 5 bahagi negatif jadi positif. Kan simbol bahagi simbol sama akan jadi positif. So, kita dah keluarkan. Senang nak faktorkan. So, 5 ni 5 darab 1. Kita tahu dia positif. Jadi, dua-dua ni mesti simbol yang sama. Ni kalau tengok positif, dah sah-sah dua-dua positif. 3 ni 3 darab 1. So, kita susun siap-siap. 3X darab dengan X. Mesti dapat 3X kuasa 2. Yang ni adalah 5 dan belakang adalah 8X. Apa benda bila hasil darab dapat 8X? Kita ada 5 dengan 1. Okey. Kalau 3 darab dengan 5 dah 15, terlampau besar. Jadi 3 ni mesti darab dengan 1. Nampak mana 1? Okey. 1. 3X darab 1 dapat 3X. X darab dengan 5 dapat. So, ni 5X. 5X tambah 3X dapat 8X. 5 darab 1 dapat 5. 3X darab X dapat 3X kuasa 2. Kalau tengok soalan ni, dia guna negatif sebab dia tak faktorkan macam ni lah. Pun boleh, tapi bagi saya banyak try and error lah. Kalau keluarkan lagi senang. Sebab kita nampak positif, simbol mesti sama. Negatif, simbol tak sama. Lepas tu tengok belakang ni, hasil tambah dua-dua ni. Okay. Negatif kat sini. So, kita tengok yang ni dengan yang ni. Dia akan jadi 3X tambah 5. Yang ni X tambah 1. Ni positif lah sebab tak ada simbol. Okay. Sekarang nak kembangkan, kita boleh darab dekat mana-mana. Darab depan boleh, darab belakang boleh. Kalau darab depan, dia akan jadi negatif. Negatif darab 3X dapat negatif 3X. Negatif darab 5 dapat negatif 5. So, ni stay lah X tambah 1. Dia akan bila darab dekat salah satu, negatif ni dah hilang. Ataupun negatif 3X tambah 5, X tambah 1 sama dengan bila darab dengan belakang, 3X tambah 5 ni stay.
Negatif darab dengan X dapat negatif X. Negatif darab dengan 1 dapat negatif 1. Kalau tengok ni 3X tambah 5 negatif X tolak 1. Ataupun negatif X tolak 5 ni pun boleh. Still jawapan yang sama. Still akan dapat jawapan yang sama lah. Betul lah mana-mana. Contoh 12, faktorkan setiap ungkapan berikut. So A, PQ tambah QR tambah PS tambah AS. Bila kita faktorkan, kita keluarkan huruf yang sama. Kalau tengok Q kat sini, PQ dengan QR, kita boleh keluarkan Q. Betul? Dia ada faktor sepunya Q. Bila kita keluarkan Q, PQ bahagi Q dapat P. QR, positif QR bahagi dengan Q dapat positif A. Okey, kita selesaikan ni. Tengok pula yang belakang ni. PS dengan RS. Dua-dua boleh keluarkan S. So, ni positif. Kita keluarkan S. PS bahagi S dapat P. Lepas tu tengok RS bahagi S dapat A. Kita dah keluar macam ni. Kalau tengok dua-dua ni PR. Bila dua-dua ni PR, kita boleh keluarkan P tambah A. Lepas kita keluarkan yang dalam ni, kita dah faktorkan keluar, kita Q tambah S. Kita faktorkan keluar, lepas tu yang kat luar ni kita tambahkan dia, Q tambah S. So, Q tambah S darab dengan P tambah A, ataupun P tambah A darab dengan Q tambah S sama juga. Kenapa? A darab B sama juga dengan B darab A. 2 darab 5 sama juga dengan 5 darab 2. Okey. B, 2px tambah 6qy tolak 4py tolak 3qx. So, kita nak faktorkan yang sama. Kalau anda tengok yang ni ada x, ni ada x. Tapi nombor 2 dengan 3 ni susah, tak boleh nak faktorkan keluar. Kalau tengok nak samakan P, sini P dengan P, nampak kita boleh faktorkan nombor. So, kita susun yang ni dengan yang ni. So, kita susun 2px tolak 4py. Ini positif 6qy. Yang ni negatif 3qx. Yang mana yang tinggal lah. Nampak ni pun boleh faktorkan keluar 3. So, kita boleh keluarkan 2. Sebab 2 boleh bahagi 2, 4 boleh bahagi 2, kita boleh keluarkan P. Bila keluarkan 2P, 2px bahagi 2P dapat x. Negatif 4py bahagi dengan 2p, negatif 4 bahagi 2, negatif 2, p bahagi p dah hilang lah, tinggal yang ni. Tambah, sekarang 6 dengan 3, dua-dua ni boleh bahagi 3. Dua-dua ada q, so kita boleh keluarkan 3q. 6qy bahagi dengan 3q, 6 bahagi 3 dapat 2, q bahagi q hilang, tinggal y. Tolak 3 bahagi 3 1 tak tulis pun tak apa. Q bahagi Q tinggal X. Sama dengan, okey tengok. Ni ada X tolak 2Y, ni 2Y tolak X. Kalau nak gabung, kena sama. Ni terbalik. Kita tahu kalau A tolak B sama dengan negatif B tolak A. Ni cara kalau kita nak terbalikkan nombor, dia akan jadi negatif. Cuba try kembang. Negatif darab B dapat negatif B. Negatif darab dengan negatif A. Negatif dengan negatif akan jadi positif A. Di mana dia sama je A tolak B. Kalau kita nak terbalikkan nombor, kita mesti keluarkan negatif. So, ni 2P X tolak 2Y. Untuk jadikan dia terbalik, sini mesti darab dengan negatif. 3Q darab dengan negatif dapat negatif 3Q. Bila dah tukarkan simbol, baru kita boleh terbalik. X tolak 2Y. Sekarang ni dengan ni dah sama, baru kita boleh gabung. Kita boleh keluarkan X tolak 2Y. Bila kita dah keluar ni, yang dalam ni pun kita akan gabung operasi. 2P tambah dengan negatif 3Q ataupun 2P tolak 3Q. So, inilah X tolak 2Y, 2P tolak 3Q. Contoh 13.
luas sebuah padang bola sepak berbentuk segi 4 tepat adalah 4x kuasa 2 tambah 16x meter persegi. Padang itu telah ditenggelami air seperti dalam rajah di bawah. So, dia bagi ni luas dia 4x kuasa 2 tambah 16x, di mana ni dalam meter. Okey. Jika lebar padang itu adalah 4x dan dua kawasan ditenggelami air ialah segitiga bersudut tegak sama saiz. So, sini segitiga yang sama. Berapakah luas kawasan yang tidak ditenggelami air? Okey, so sekarang ni yang tenggelam. Okey, kita tahu sini 4x. So, dua bahagian yang sama, 4x bahagi 2 dapat 2x. Ni 2x, yang ni 2x. Kita tahu luas dia 4x kuasa 2 tambah 16x. Kalau kita boleh cari lebar, lagi mudahlah kerja kita. Betul? Nak cari lebar, kita tahu ni luas. Panjang darab lebar, 4x darab dengan y, dapat 4x kuasa 2 tambah 16x. So, kita nak cari apa y kita ni. Okey, tengok. 4x kuasa 2 tambah 16x bahagi dengan 4x. Sama dengan dia punya y. Bila bahagi macam ni, kita akan buat 1/1 lah sebab ni operasi tambah. 4x kuasa 2 bahagi dengan 4x tambah 16x bahagi 4x. Sama dengan y. Y sama dengan 4x kuasa 2 bahagi x. Ni boleh potong. X kuasa 2 bahagi x tinggal x. 16x. 16 bahagi 4 dapat 4. X bahagi x dapat kosong. Y sama dengan x tambah 4. So, kita tahu sini x tambah 4. Ni kawasan yang ditenggelami air. Dia nak tahu kawasan yang tidak ditenggelami air. Jadi, nak tahu luas kawasan yang tak ditenggelami air sama dengan luas padang. Sama dengan luas padang tolak luas 2 segi 3. Kita boleh kira luas segi 3 dulu. Luas segi 3 formula dia separuh darab panjang darab lebar. Separuh darab 2x, lebar dia x tambah 4. Sama dengan 2x boleh bahagi dengan 2 dapat x. So, x tambah 4. Luas padang adalah 4x kuasa 2 tambah 16x. Tolak dengan luas 2 segi 3. Sekarang segi 3 kita ni ada 2. 2 darab dengan x. 2 darab dengan x. X tambah 4. Ni senang kalau kembang siap-siap tadi. 4x kuasa 2 tambah 16x. Tolak 2. X darab x dapat x kuasa 2. X darab 4x dapat 4x. Sama dengan 4x kuasa 2 tambah 16x. So, kita kembangkan negatif 2 darab dengan x kuasa 2 dapat negatif 2 x kuasa 2. Negatif 2 darab dengan 4x dapat negatif 8x. Sama dengan yang mana sebutan dia punya pemboleh ubah ni sama, kita boleh gabung. X kuasa 2 dengan x kuasa 2 boleh gabung. 4 tolak 2 dapat 2 x kuasa 2. Yang x dengan x pun boleh gabung. Ni positif, ni negatif. 16 tolak 8 dapat 8. Jadi jawapan dia 2x kuasa 2 tambah 8x ialah kawasan yang tak ditenggelami air. So, inilah 2x kuasa 2 tambah 8x.